Alhamdulillah, kita panjatkan syukur. Walaupun ada sedikit nampaknya miscommunication, saya jadual saya tetap seperti biasalah. Jadi saya daripada Ipoh pula kebetulan ni tolak tadi. Jadi sahabat kata boleh teruskan walaupun nampak ada progres lah bahasa Arab saya difahamkan. Jadi sahabat pun minta teruskan juga. Tak apalah, kita isi. Saya memang hari ini daripada dulu saya mulakan kuliah di sini bawa Quran, dan oleh kerana seperti yang saya beritahu tuan-tuan perempuan dulu, mudah untuk kita merujuk Quran, memilih tajuk-tajuk yang boleh kita ambil tajuk bila-bila masa saja sesuai apa-apa juga yang kita nak. Maka Al-Quran The Amazing ini jadi rujukan saya lah. Jadi hari ini saya memilih beberapa ayat dari surah Al-Hujurat, iaitu surah ke-49. Surah ke-49, di mana latar belakang surah ini bermula dengan adab, peraturan bagaimana berhadapan, bercakap, berbicara dengan Rasulullah SAW. Sehingga bila salah cara, kalau dengan Nabi SAW berbicara boleh membawa jatuh akidah. Itu pokok dalam mukadimah. Kemudian urutan dari ayat-ayat yang berikutnya adalah mengajar, mendidik kita bagaimana beradab dalam hubungan satu sama lain bersama masyarakat orang-orang yang beriman. Jadi surah Al-Hujurat ini mengandungi berbagai-bagai petunjuk dan garis panduan dalam kita berurus, bermuamalah, ya, berbicara, bercakap, bergaul, ya, menurut petunjuk-petunjuk Islam yang bermula tadi ayatnya dengan ditunjuk ajar cara mana berbicara dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian diikuti dengan beberapa keterangan-keterangan ayat-ayat yang mengandungi nilai-nilai akhlak Islam yang tidak boleh dipisahkan daripada kepercayaan dan akidah bagi setiap orang beriman. Jadi ayat berkenaan dalam kitab ini yang saya ambil ini memang yang saya kata dipilih oleh pengarang kitab ini, ayat yang bergaris atau yang underline warna coklat. Jadi yang dipilih oleh pengarang kitab ini pada muka surat Quran 517 daripada surah Al-Hujurat ini, iaitu ayat yang ke-17, firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan ke-17, minta maaf. Ayat muka surat 516 ayat ke-9 saja. Ayat 9. Al-Hujurat ni surah 49 ayat 9. Firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu fa innallaha yuhibbul muqsitin. Itu satu ayat saja, ayat 9. Surah ini mengandungi sebanyak 18 ayat sahaja, ya, surah Al-Hujurat ini. Jadi ayat 9 ini mana ayat di pertengahan lah, ya. Saya bacakan sekali lagi. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Terjemahan ayat. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara kedua-duanya. Jika salah satu daripada kedua-duanya menzalimi golongan yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.
Jika golongan itu telah berkembali yakni kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara kedua-duanya dengan adil, dan bertakwalah dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Itulah sangat apa ni terjemahan ayatnya. Jadi untuk meneruskan ringkasan huraiannya, berdasarkan seperti yang saya sebutkan dulu, kitab ni dia menguraikan ayat-ayat yang dijadikan topik tu melalui atau berpandu kitab tafsir Jalalain. Itu huraian perkataan, ya, bukan huraian tafsiran. Fa'in baghat di sini maka apabila melampaui batas, itu maksudnya. Fa'in baghat ahdahuma. Di dalam terjemahan asal tadi, maka dia kata fa'in baghat di sini maka jika salah satu daripada keduanya menzalimi golongan yang lain. Tapi ditafsirkan sini maknanya menzalimi itu yang melampaui batas. Ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a. Maksudnya salah satu dari antara keduanya berbuat melampaui batas. Itu yang diistilahkan istilah dalam ilmu hukum atau ilmu fiqh sebagai bughah. Kita biasa mendengar istilah bughah, ya. Ada istilah fiqh mana orang yang melampaui batas hukum dan peraturan dalam hubungan sesama mukmin, ya. Jadi kan maka di antara keduanya berbuat melampaui batas, maka perangilah sampai dia ingin kembali ila amrillah, ini kepada jalan Allah yang benar. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, tafsirannya atau maksudnya jika sesudah kembali kepada jalan Allah itu, maka damaikanlah di antara dengan penuh keinsafan. Wa aqsitu, bersikap adillah, jangan berat sebelah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil itu. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai, bukan menyukai, dan mencintai orang-orang yang berbuat adil. Baik, huraian dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman sambil memerintahkan untuk mendamaikan antara dua orang atau dua kelompok. Dua orang atau dua kelompok muslim yang bertengkar, sebahagian daripada mereka dengan yang sebahagian yang lain. Lalu Allah kata apabila ada dua golongan, di sini maknanya sama ada individu bertengkar ataupun dua puak golongan. Maksudnya golongan orang-orang yang beriman, orang mukmin, orang Islam lah. Dalam konteks dalam ayat ini disebut berperang, ya. Mukmin yang berperang, kita tahu mana berperang satu sama lain, tapi bukan mesti hanya perang saja. Berbalah antara dua golongan itu, bertengkar, berbantah-bantahan pun, maka damaikanlah antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut pertengkaran antara dua kelompok mukmin dengan sebutan perang, yaqtatalu. Ini berdasarkan hal itu Al-Bukhari, Imam Bukhari dan yang lain mengambil kesimpulan bahawa kemaksiatan yang dilakukan seseorang mukmin tidak sampai mengeluarkannya dari iman atau menjadikan kufur, walaupun kemaksiatannya itu besar. Tidak termasuk hal seperti keyakinan kelompok puak Khawarij, pengikutnya seperti Mu'tazilah dan kelompok yang serupa dengan mereka. Itu menurut keterangan dari Imam Bukhari, ya. Demikian itulah tercatat dalam kitab Syekh Al-Bukhari atau Sahih Al-Bukhari daripada hadis Al-Hasan dan Abi Bakrah, daripada Abi Bakrah, pada suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar. Sementara itu Al-Hasan bin Ali berada di sisinya. Dalam khutbahnya sekejap baginda kemudian menjeling kepada Al-Hasan, yang cucu Nabi lah, ya, dan sekejap kepada orang ramai, lalu bersabda, sesungguhnya anakku ini adalah Sayyid, maksudnya pemimpin, dan semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin
dengan tangannya. Terbuktilah kemudian apa yang disabda Rasulullah SAW itu bahawa Al-Hasan dapat mendamaikan penduduk negeri Syam atau Syria sekarang ini dan Iraq setelah berperang yang cukup hebat antara dua golongan ketika itu, iaitu sepihak yang menyebelahi ayahanda Sayyidina Ali dan sepihak yang menyebelahi Muawiyah. Firmannya lagi, jika salah satu daripada keduanya berbuat zalim, yakni terhadap golongan yang lain dalam perbalahan itu, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, yakni hingga kembali kepada perintah Allah SWT untuk mendengarkan dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala atau Al-Haq. Jadi diperintah berperang memerangi ini maknanya mereka yang ada kuasa, pemerintah. Bila ada perbalahan antara dua golongan mesti didamaikan. Tapi kalau yang satu menzalimi pihak lain, tidak mahu didamaikan, maka mereka diperangi. Ini dipanggil istilah dan istilah hukum tadi sebagai kaum al-bughah. Bughah ni hanya penderhaka yang tidak mahu tunduk kepada perintah dan peraturan, bahkan berkeras untuk terus berbalah dan memusuhan. Seterusnya tafsiran lagi menerangkan untuk mendengar sebagaimana ditetapkan di dalam hadis sahih daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi atau yang terzalim. Lalu aku bertanya, kata Anas bin Malik yang meriwayat hadis ini, bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, jelas aku faham menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana pula cara menolong orang yang zalim itu? Yang dizalimi itu pastilah mudah kita kena ditolong kalau yang melakukan kezaliman. Lalu Nabi menjawab, Rasulullah SAW berjawab, cegahlah dia dari kezalimannya, itulah cara kamu menolongnya. Dan firman Allah, jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, yang di dalam melaksanakan tindakan mendamaikan kedua mereka antara keduanya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang berlaku adil, maka dalam ayat ini Allah kata berlaku adillah kamu, wa aqsitu, permainan, dan bersikap adillah kamu, yakni orang yang menjalankan hukum, yang ada kuasa di tangan mereka lah, tak berlaku adil tidak adil. Itu dimaksudkan. Jadi kuasa adil di sini diterangkan. Ibnu Hatim berkata daripada Abdullah bin Amr bin radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ada bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar atau panggung yang terbuat daripada cahaya di sebelah Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman Subhanahu Wa Taala, yang sifat Allah kebesarannya, dengan sebab mereka berlaku adil di atas bumi. Dalam ayat ini maka ada kaitan dengan ayat yang saya bulan lepas saya dah uraikan, ayat dari surah Ali Imran yang ada hubungan dengan ayat ini, iaitu tentang berlaku adil. Iaitu Allah menegaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an ta'dilu. Yang bermaksud Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan segala amanah-amanah kepada yang mempunyainya. Kerana setiap kita punya amanah terhadap Allah, amanah terhadap sama manusia dalam hubungan hidup kita, sama ada dalam konteks rumah tangga, masyarakat, negara, jamaah dan seterusnya. Dan bila Allah mengatakan sambungannya pula, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, merujuk menurut yang ditafsirkan sudah diuraikan bulan lepas, kepada mereka yang mempunyai kuasa. Dalam hal ini kuasa itu tidak hanya kuasa dalam pemerintahan sebuah negara, tapi kuasa juga bermaksud iaitu kuasa yang diberikan kepada seorang. Kalau dalam rumah tangga, kuasa kepada pemimpin rumah tangga iaitulah ibu bapa. Mana ibu bapa dikehendaki berlaku adil kepada anaknya atau kepada siapa yang di bawah jagaannya. Itu dimasukkan hukum. Baik itu diuraikan maksud
Berlaku adil ditujukan kepada orang yang mempunyai amanah kepemimpinan di dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam negara, dalam negeri, dalam kampung, bahkan dalam hanya sebuah kumpulan asal jamaah. Mereka inilah yang diperintahkan supaya melakukan adil, apalagi bila di pihak anak buahnya, ataupun kalau ibu bapa itu perbalahan antara anak-anaknya, maka dia hendaklah mendamaikan, maka dia hendaklah memperbaiki, tidak memihak kepada mana-mana sebagai seorang ketua rumah tangga, kerana dialah yang diberi amanah untuk menjadikan hidup dan rumah tangga itu sentiasa berada dalam keharmonian, bukan menyebelahi kepada anak yang satu, walaupun mungkin salah seorang anak itu melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itulah yang nak diperbaiki. Sebab itu Allah kata aslihu ni bermakna damaikan, tapi makna yang lainnya juga makna perbaikan, islahkan, elokkan, supaya menjadi rumah tangga yang terdiri anak-anak yang saleh dan ibu bapa yang saleh dan anggota masyarakat yang saleh, supaya tidak berlaku kerosakan al-fasad kerana salah gunanya kuasa oleh mereka yang diberi amanah kepimpinan dalam rumah tangga, seperti tadi ayah. Bila ayah memihak kepada anaknya, atau terus menghukum anak yang memang dilihat ingkar atau selalunya melakukan perbuatan yang bercanggah dengan peraturan dalam rumah tangga, tapi dia mesti berusaha memperbaiki. Sebab itu maka Allah menyebutkan kewajipan ibu bapa ialah melakukan tarbiyah. Sebab itu bila diperintahkan Allah anak-anak berdoa memohon ampun kepada kedua ibu bapanya, dan dia mengatakan berilah rahmatilah kedua ibu bapaku sebagaimana kedua-duanya telah mengasuh aku masa kecil. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ampunilah atau rahmatilah kedua ibu bapa itu sebagaimana keduanya telah mentarbiah aku masa kecil. Jadi begitulah maknanya kepimpinan negara sekalipun, walaupun undang-undang diadakan untuk menghukum orang yang bersalah, tapi sebelum dikenakan undang-undang ataupun hukuman kesaksaan atas orang yang berkesalahan, kewajipan sebuah negara mengasuh mendidik rakyatnya. Kerana itu berkewajipan mengadakan pendidikan, peraturan hidup dalam bermasyarakat, bermula daripada rumah tangga kepada sekolah, kepada komuniti, masyarakat, dan akhirnya negara. Inilah ayat yang merujuk kepada berlaku adil di sini. Makna kepada mereka yang mempunyai kuasa, bukan melakukan menggunakan kuasa hanya untuk menjatuhkan hukuman. Sebab itu Allah sebut kepada Rasulullah SAW dalam tugas menjalankan dakwahnya, yang pastinya menghadapi berbagai rintangan dan tentangan, tapi Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ini juga kita dah sebut pada kuliah terdahulu. Maka dengan sebab rahmat, keberkatan rahmat Allah, berkat Allah kepadamu hai Muhammad, mu jadi orang yang linta. Linta makna bersifat layin, lemah lembut. Sebab apa? Kalau kamu tidak bersifat lemah lembut sebagai rasul, sekaligus sebagai pemimpin, sebagai ketua negara ummah, dan sebaliknya kamu walaupun tafazzan, kamu berlaku bengis, ghalizal qalbi makna hati kasar, yang dilafazkan pula dalam hati itu dengan ucapan lidah, dengan bahasa-bahasa yang kasar, maki hamun, kutuk dan laknat, lam faddu min haulik, pasti mereka akan berpaling daripada kamu. Padahal kamu sebagai pemimpin, sebagai rasul, dalam konteks ini ikutan kita dalam kepimpinan, apa dia? Allah kata wa'fu anhum, mereka yang bersalah itu kamu maafkan mereka. Malah mereka melakukan dosa itu, wastaghfir lahum, mohonkan keampunan kepada mereka. Wasyawirhum fil amri, kamu berbincang berunding dengan mereka. Itu cara dalam kaedah bermasyarakat. Ini pimpinan yang ditentukan di sini, bermasyarakat, bernegara, seterusnya ya. Maka inilah, maka Allah mengingatkan di dalam ulang kali dalam Quran tentang keadilan. Walaupun perkataan adil dalam Quran, adil dan perkataan yang
sinonim dengan adil itu hanya lebih kurang 30 kali saja. Tapi lebih 200 kali Allah sebutkan tentang kezaliman. Kenapa? Kerana nak menekankan bahawa kalau silap kamu mengambil tindakan, kadang-kadang kamu merasa adil tapi sebenarnya ialah merupakan satu kezaliman. Apalagi bagi kamu yang diberikan amanah untuk melaksanakan kepimpinan dalam sebuah rumah tangga baik, komuniti, masyarakat, jamaah, apalagi sebuah negara. Seterusnya hadis bersabit dengan perkara ini daripada Riyadhus Salihin, daripada Auf bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang mencintai kamu dan kamu mencintai mereka. Mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kamu adalah mereka yang membenci kamu dan kamu membenci mereka. Mereka mengutuk kamu dan kamu mengutuk mereka. Baginda ditanya, wahai Rasulullah SAW, tidakkah kita memerangi mereka? Kemudian baginda bersabda lagi, tidak, selagi mereka mendirikan salat bersama kamu. Hadis di atas memberikan pengajaran, dalam buku ini panggil faedah, tapi saya suka menggunakan perkataan pengajaran. Tapi dia ambil perkataan memberi faedah, sebab dia ambil literal terjemahan daripada bahasa Arab. Nastafidu mana ambil pengajaran, ambil faedah tu, tapi maksudnya dalam konteks ini mengambil pengajaran. Pertama, dorongan kepada pemimpin atau galakan kepada pemimpin untuk bersikap adil kepada rakyatnya, kepada pengikutnya, kepada ahli pertubuhannya, supaya di antara mereka saling menjalinkan penyatuan, bukan saling membuat perseteruan dan pemusuhan. Kedua, dorongan kepada manusia supaya taat kepada pemimpin selagi dia tidak melakukan maksiat ataupun perkara kemungkaran dan kesalahan. Ketiga, saling menasihati di antara mereka akan mendatangkan rasa cinta dan penyatuan, dan mereka berasa aman dan tenteram. Keempat, tapi sini pakai huruf dah, A, B, C, D, dia sebut angka lebih senang. D atau keempat, tidak boleh keluar daripada ketaatan kepada pemimpin selagi mereka menegakkan syiar Islam dan tidak menyatakan kekufuran secara terbuka. Ini dalam konteks kepimpinan negara khasnya lah, ya. Kelima, penjelasan tentang kedudukan penting solat sebagai puncak syiar Islam. Pasal disebut selagi mereka mendirikan salat, ya, pemimpin tadi tidak boleh diperangi selagi mereka mendirikan salat, walaupun ditentang tindakan kezaliman mereka dalam bentuk bukan memerangi mereka, ya, tapi menegur mereka, memberikan pandangan kepada mereka, bahkan mengkritik mereka, seperti yang berlaku kepada sahabat, memberi ingat kepada Khalifah Sayyidina Umar, kalau kamu menyeleweng, pedang ini akan meluruskan kamu. Tapi Sayyidina Umar tak dapat menganggap kamu adalah menderhaka, kerana dia hanya memberi peringatan, ya. Itulah dia salat sebagai puncak syiar Islam dan salah satu daripada rukun Islam. Dan ada hujungan lagi sebuah hadis lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada, pada hari di mana tidak ada naungan selain daripada naungannya. Ataupun hadis ini berbunyi, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Itu teks hadisnya, ya. Ini dia ambil terjemah saja ni. Iaitu 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat, di pada mahsyar nanti, ya, pada hari di mana tidak ada naungan lagi selain pada naungannya. Iaitu pertama, seorang imam yang adil. Imam ni terjemahan Arabnya, Melayu kita pemimpin lah. Al-imam, imamun, dia tak kata imamun, mana siapa-siapa juga jadi pemimpin. Itu nombor 1 yang Allah beri perlindungan dari 7 golongan. Imam yang adil. Kemudian yang kedua,
pemuda yang membesar dalam ibadah kepada Allah SWT. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Bila sebut pemimpin pula, kerana tugas pemimpinlah sebenarnya membentuk anak-anak muda. Tugas ibu bapa membentuk anak-anak, terutama yang paling suka membentuk anak-anak bila mereka meningkat menjadi orang muda, menjadi syab, menjadi remaja. Ya, anda yang ada anak remaja, tak kira lelaki atau perempuan, ya, bila dah masuk sekolah tingkatan 3 itu mulalah melihat tanda-tanda cabaran-cabaran macam mana nak mengasuh mendidik mereka. Ya, jadi maka disebut di sini yang kedua, pemuda yang dibesarkan dalam suasana membesar dalam taat patuh kepada Allah Ta'ala. Tapi kewajipan siapa untuk bentuk ini? Ibu bapa. Dalam konteks dunia hari ini, ya, dunia canggih hari ini, anak kita dihantar ke sekolah umur 7 tahun. Ibu bapa tidak banyak lagi mempunyai kuasa untuk mengasuh menjaga mereka. Sekolah lah, artinya sistem pendidikan negara, sampai umur 17 tahun baru habis sekolah menengah, artinya kira-kira 11 tahun. Dalam tempoh 11 tahun ini, pembentukan seorang anak untuk menjadi pemuda, menjadi syuban atau syabab, menjadi fitian atau al-fatah surah Quran itu. Sehingga Quran ada surah Al-Kahfi, ya, yang menceritakan tentang pemuda ini, bagaimana mereka jika dibentuk dengan jiwa yang beriman, mereka mampu menghadapi segala cabaran. Ada raja yang zalim pun, bila baca surah Al-Kahfi, ya. Yang ketiga, siapa yang ketiga yang diberi Allah perlindungan dari 7 golongan itu, ialah seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mana hati dia sentiasa tertambat dengan masjid, maknanya dia sentiasa ada hubungan langsung dengan Allah, dan masjid itu lambang syiar ibadah, ya. Mana pergi ke masjid subuh-subuh, maghrib, isyak dan sebagainya, itu dia maksudnya yang terasuh dengan sentiasa taat patuh kepada Allah, sebab sembahyang itu adalah ibu segala, pokok segala ketaatan seperti yang disebutkan tadi. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. Mereka berkumpul kerananya dan mereka juga berpisah kerananya. Rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Tapi bukanlah maksud orang lelaki saja, termasuk orang perempuan juga lah. Tapi dalam hadis menunjukkan rajulani 2 orang lah. Tapi bila terjemah secara harfiahnya dikata lelaki. Bila disebut banyak 2 men, itu termasuk woman juga lah dalam istilah hukum tu, ya. Apalagi dalam Quran dan hadis. 2 orang lelaki yang sentiasa mencintai satu sama lain kerana Allah, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta, bukan kerana apa-apa, tapi hanya semata-mata kerana taat patuh kepada Allah. Mereka berpisah juga antara keduanya hanya kerana Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, seorang lelaki yang dirayu oleh wanita berbangsawan yang cantik rupawan untuk melakukan zina, lalu dia menolak seraya berkata, aku takut kepadanya. Ini maknanya seorang yang kuat iman, akhlak yang tinggi mulia, dirayu oleh seorang wanita rupawan dan bangsawan pula, bukan orang tepi jalan, tapi dia mengata aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menolak rayuan itu. Itu kekuatan iman, menjaga makna akhlak, menjaga integriti keimanan dan kehormatan diri. Kemudian seterusnya, dan seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini juga menunjukkan satu lagi derajat tinggi orang nak menderma bersedekah. Tapi bukanlah tak boleh mana orang tahu, boleh, tapi maknanya nak menunjukkan sehingga jangan, kalau dia takut nanti jadi riak di depan orang ramai yang menyampaikan cek, umpamanya dia punya apa panggil tu, yang sepanjang 1 meter tu, apa dia panggil tu, bukan logo, apa, replika. Replika cek panjang sedepa 10,000 je. Itu takut jadi macam tu, ya. Jadi biarlah, maknanya biarlah kata orang secara sembunyi-sembunyi. Tapi bukanlah salah anda pergi campak duit RM100 depan tu untuk derma, tak ada masalah.
Kerana itu tak timbullah. Cuma nak dikatakan kalau derma ni banyak takut tunjuk, dikatakan makna nanti jadi riak. Dan akhir sekali yang ketujuh, iaitu golongan yang ketujuh tadi daripada tujuh. Dan yang terakhir adalah seorang yang menitiskan air mata ketika berzikir, mengingati Allah dan menyebut namanya dalam kesunyian, terutama di malam hari. Bangun seseorang, salat tahajud, baca Quran, berzikir, mengalirkan air mata. Tapi kalau ramai-ramai orang sebelah mengalir mata, dia pun usahanya mengalir mata juga, itu baru latihan. Dia ramai-ramai boleh berzikir, salat tahajud, bangun, qiyamul lail, orang sebelah menangis, baca bunyi merayu, kita pun belajar-belajar sebenarnya. Tapi yang sebenar hakikatnya bersendirian. Ikhtala rajulun ikhtala, mana berdirian pada tengah malam, bijufil lail, kemudian fafadat ainahu, mengalir air matanya, merasa banyak kesalahannya dan ingin sentiasa bertobat kepada Allah SWT. Jadi kesimpulannya cukuplah setakat itu. Kesemua ini keterangan hadis-hadis ini disimpulkan yang utama tadi itu ialah berlaku adil kepada seorang yang mempunyai kedudukan, ada kuasa dan amanah dalam rumah tangga, dalam sebuah masyarakat, dalam suatu jamaah, bahkan dalam lebih-lebih dalam sebuah negara. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat, terutama dalam konteks hari ini kita melihat berbagai-bagai pihaklah yang boleh terlibat kepada melanggar segala perintah-perintah Allah dalam peraturan bermasyarakat, apalagi dalam hubungan ikhwah sesama yang mukmin dan muslimin. Aku lu qali hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala al-karim wa sayyidil wa nasabi wa syamlana wa asaka imanan kama salika wa yaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Oleh saya mengetahui dan saya maklum hari ini ada saudara kita yang datang tadi mungkin dah mengumumkan untuk sumbangan beliau, jadi saya menangguhkanlah hari ini walaupun boleh. Oh, kalau boleh, masih lagi yang saya umumkan bulan lepas untuk membina tambahan bilik mandi anak yatim dan bilik tandas sebanyak 6 rumah anak bilik tandas. Dan paip air ada 10 paip yang kosnya 18,000 itu masih perlu sekitar 7,000 lagi, kerana setakatnya baru terkumpul untuk itu 11,000 ringgit. Jadi hari ini bolehlah anda menambah semangat untuk bolehkan kami memulakan pengambilan yatim. Sekarang dah bermula prosesnya, seboleh-boleh sebelum Ramadan ni kalau dapat nak dimulakan untuk mengambil 50 orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.